Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang berhormat Tuan Haji Abdul Wahid Endut, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, yang diraihkan ceramah jemputan Saudara Samsul Iskandar, masa dekat ni pun tak tahu. Ketua Angkatan Muda Keadilan, dah ada masa kosong baru yang berbahagia Ustaz Ismail Harun, yang dipertua PAS Kawasan Kemaman, Barisan Kepimpinan PAS Terengganu, Barisan Kepimpinan PAS Kemaman, Barisan Kepimpinan Keadilan, Dewan-dewan pemuda muslimat, para alim ulama, anggota-anggota keselamatan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis ceramah sempena sambutan 60 tahun PAS Kawasan Kemaman ini. Saya merasa berat, terlalu berat apabila disebut mewakili Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan pada malam ini. Walau bagaimanapun, saya cuba dengan segala upaya yang ada untuk saya sampaikan beberapa maklumat yang saya yakin mana apabila memanggil, apabila menjemput wakil daripada negeri Kelantan ini, maka sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapat sedikit maklumat ataupun berita-berita daripada Kelantan dalam usaha untuk kita sama-sama menyemarakkan perjuangan, memberikan kemenangan kepada Pakatan Maya, kepada PAS dalam pilihan raya yang akan datang. Masa dalam perjalanan saya daripada Kelantan pukul 5 petang tadi, habis program saya pagi ini, hari ini telah bertiga program di Kelantan, program yang besar-besar hari ini. Yang terakhirnya di Pasir Putih pukul 5 tadi. Dalam perjalanan hari saya berhubung banyak kali dengan yang dipertua PAS Kawasan Kemaman ni. Dia tanya nak masuk ke dalam mana. Jadi bila nak masuk dalam mana, bila berjalan ke mana, rupa-rupanya kita dapati jalan di Terengganu ni pun tidak kata lebih molek benar daripada jalan di Kelantan. Kalau nak kira negeri Terengganu ni, negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional berbanding dengan Kelantan yang diperintah oleh PAS yang selalu dikutuk dalam televisyen, dalam surat khabar dan dalam semua media UMNO bahawasanya Kelantan ini tak ada pembangunan, Kelantan tidak berupaya untuk membina lebuh raya dan sebagainya. Bila kita mari Terengganu tadi, bila amanat lalu ke dalam dekat Jalan Seri Bandi, dimaklumkan Seri Bandi tak boleh lalu kerana jalannya berubah, jalannya teruk. Lalu amba melalui
Bandi. Namun jalan yang tidak Seri Bandi pun ada juga ada lubang-lubang dan sebagainya. Jadi maknanya Terengganu pun di bawah UMNO Barisan Nasional tidak kata terlalu hebatnya berbanding dengan Kelantan yang dikatakan miskin. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Sebelum Amor diberita Kelantan, Amor nak ulas sikit apa yang diucap hujung-hujung. Amor saya sempat mendengar ucapan daripada Pesuruhjaya PAS Terengganu yang mengkisahkan bagaimana PAS mengambil masa 40 tahun apabila kalah memenangi pada kali pertama pada tahun 1959, kemudian bertahan dalam masa 2 tahun setengah, kemudian menang semula pada tahun 1999, mengambil masa 40 tahun. Jadi kalau nak kira mengambil masa 40 tahun, apabila kalah pada tahun 2004, mana seolah-olah nak menang semula pada tahun 2044. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa nak seru kepada rakyat Terengganu, khususnya di Kemaman pada malam ini, jangan tunggu 40 tahun untuk Islam kembali bertapak di Terengganu. Ini adalah merupakan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lain tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tunggu 40 tahun, Malaysia ni boleh bergerak. Malaysia ni sebagaimana kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Idris Dahlan, Menteri pada Kerajaan Malaysia hari ini, bukannya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan oleh Datuk Seri Presiden PAS, bukan juga oleh Datuk Tentara Setia Mursyidul Ampas, yang menyebut Kerajaan Malaysia akan bergerak pada tahun 2019. Berapa lama sudah kita dikabarkan dengan kegembiraan bahawa Malaysia ini nak jadi negara maju pada tahun 2020. Tiba-tiba Menteri Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kiranya subsidi tidak dipotong daripada rakyat Malaysia ini, maka pada tahun 2019 Malaysia akan bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Malaysia adalah merupakan negeri yang kaya raya. Hasilnya cukup banyak. Malaysia daripada dulu lagi kita dengar Malaysia adalah negara pengeluar biji timur nombor 1 dunia. Malaysia adalah negara pengeluar getah nombor 1 dunia. Hari ini Malaysia adalah negara pengeluar kelapa sawit nombor 1 dunia. Malaysia adalah negara pengeluar kelapa ada nombor dalam dunia. Malaysia adalah negara pengeluar nanas ada nombor dalam dunia. Malaysia adalah negara pengeluar rempah ada nombor dalam dunia. Malaysia adalah negara pengeluar bandar ada nombor dalam dunia. Maknanya hasil yang cukup banyak negara Malaysia ini. Kemudian Malaysia adalah negara pengeluar petroleum, gas dan petroleum. Negara-negara pengeluar gas dan petroleum dunia adalah merupakan negara yang kaya raya. Mana-mana negara pun hak terdekat dengan kita negara Brunei. Negara Brunei tidak mengeluarkan kelapa sawit. Negara Brunei tidak mengeluarkan getah, tidak mengeluarkan biji timah kerana negara Brunei ini kecil. Jadi hak dia keluarnya gas dan petroleum. Sebagai negara pengeluar gas dan petroleum, Brunei adalah merupakan negara yang kaya raya. Kalau hari ini kita dapati ramai rakyat Malaysia yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada ke universiti, sama ada ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, kerana kesuntukan keuangan dan sebagainya. Di negara Brunei, sebagai negara pengeluar minyak, pelajaran adalah percuma. Pelajaran adalah percuma. Daripada kindergarten, daripada kecil-kecil, umur 5-6 tahun, sehinggalah kepada berapa banyak PhD yang dapat. Bukan sekadar rakyat Brunei yang mendapat pendidikan percuma, tapi kalau kita rakyat Malaysia pergi kerja di Brunei, anak kita belajar di universiti di Malaysia juga turut dibiayai oleh kerajaan Brunei. Nak tunjuk bagaimana kaya di sebuah negara pengeluar gas dan pengeluar petroleum, dan Malaysia adalah salah satu daripadanya. Boleh jadi Brunei kita tak pernah pergi. Negara Saudi Arabia, Mekah, buat kita ni biasa pergi.
Orang kita biasa pergi ke Mekah. Di Mekah, sebagai negara pengelola minyak, dia ada minyak saja. Dia tak ada getah, tak ada biji timah, kalau ada pun tak ada kelapa sawit, kalau ada pun boleh jadi buah kurma di samping gas dan petroleum. Negara Saudi sebagai negara pengelola minyak merupakan negara yang kaya raya. Negara yang kaya raya yang tuan-tuan kalau pergi ke Mekah boleh tengok bagaimana di Mekah ni taksi harga murah ni super apa ni Toyota Camry dan sebagainya. Mana nak tunjuk bagaimana negara-negara pengelola minyak ni adalah merupakan negara yang kaya raya. Sebut beberapa negara lain lagi, Kuwait baik, Libya baik, Iraq baik, yang diserang oleh Amerika dan sebagainya, Iran baik. Semua negara-negara pengelola minyak ini adalah merupakan negara yang kaya raya. Tapi kenapa kita Malaysia sebagai negara pengelola minyak dan negara pengelola hasil-hasil bumi yang lain yang cukup kaya, tiba-tiba Malaysia tidak menjadi negara yang kaya, tiba-tiba rakyat tidak menjadi rakyat yang kaya? Tidak lain dan tidak bukan kerana kegagalan UMNO Barisan Nasional untuk menguruskan keuangan dengan telus, dengan berhemah, dengan amanah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini banyak peristiwa-peristiwa maknanya dalam UMNO Barisan Nasional yang menunjukkan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu orang-orang bukan Islam, sama ada orang India ataupun orang Cina, orang India ataupun orang Cina hari ini menolak UMNO Barisan Nasional. Dia kata UMNO bukanlah isu agama, dia kata UMNO bukan isu pergaulan, tapi dia kata UMNO Barisan Nasional kerana penyelewengan yang cukup banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ke Cina bukan Islam boleh pada UMNO kerana penyelewengan, apakah kita orang Islam yang berprinsip yang menjadi makna satu dosa besar terhadap penyelewengan ini, tiba-tiba kita orang Islam masih boleh lagi untuk bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional? Hari ini kalau nak kira dari segi penyelewengan, dapat tertawa. Orang ganteng dapat tertawa. Orang ganteng kata dapat tertawa habis. Mana habis dia? Cerita apa lagi? Kalau sama ni makna kita cerita benda-benda yang besar mengenai kapal lokal ada NJ ke, kapal selia tak boleh selia ke, boleh jadi oleh kampung tak faham. Orang kampung tak faham. Tapi bila dalam persoalan lembu, orang kampung patutnya boleh faham. Bagaimana makhluk penyelewengan terhadap NFC, makhluk penyelewengan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, seperti mana yang disebut oleh Ketua Pemuda Keadilan Amerika Mahasiswa ini selama dia berpak ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuma saya nak sebut sikit kerana telah disebut oleh saudara Ketua Angkatan Muda kita tadi, saudara Syamsul, nak sebut maknanya apabila ada suara-suara daripada pimpinan Barisan Nasional sendiri supaya menteri yang terlibat dengan NFC ini supaya meletak jawatan, maka dijawab oleh menteri tersebut, dia kata, kenapa saya seorang kena letak jawatan? Kenapa saya seorang kena letak jawatan? Dan dia cabar mana ada pimpinan dalam UMNO yang pusing. Maknanya tidak patut dia seorang letak jawatan, patutnya semua menteri-menteri letak jawatan. Tapi sehingga hari ini tidak ada satu orang menteri yang letak jawatan. Maknanya rakyatlah yang kena meletakkan jawatan menteri-menteri tersebut. Tidak ada satu orang. Penyelewengannya cukup hebat. Bagaimana 250 juta boleh diberikan kepada satu orang saja. Walaupun dijawab oleh Menteri Pertanian, tak ada salah dia kata. Kerana kita beri secara tender terbuka. Kita beri secara tender terbuka. Cuma tender terbuka ini
dimenangi oleh suami kepada Menteri Kerajaan Malaysia. 250 juta ni satu angka yang cukup besar. Kalau kepada rakyat Kelantan, angka ni merupakan angka yang cukup besar. Lebih separuh daripada bajet Kerajaan Negeri Kelantan. Bajet Kerajaan Negeri Kelantan 400 juta lebih sahaja. Saya tanya saat ni Pesuruhjaya PAS Terengganu, berapa bajet Kerajaan Negeri Terengganu? Lalu diberitahu 1.9 bilion. 1.9 bilion. Besarlah Terengganu. Kerajaan Negeri Kelantan bajetnya 400 juta saja. 400 juta lebih sikit. Dengan 400 juta inilah Kerajaan Negeri Kelantan mengadakan segala bentuk program, segala bentuk bantuan kepada rakyat Kelantan. Apa-apa saja hak kerajaan persekutuan beri bantuan kepada rakyat Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan ikut beri bantuan. Apa-apa saja. Sama ada kepada pelajar-pelajar miskin, kepada pelajar-pelajar cemerlang, kepada pelajar KIPTA, ataupun kepada sumbangan pesakit-pesakit kronik, kepada sumbangan armada, sumbangan kepada anak yatim, sumbangan kepada AKU. Dengan 400 juta inilah bayar gaji kaki tangan kerajaan, menjaga sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan, membayar gaji kepada guru-guru sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan, membayar allowance kepada penghulu-penghulu lantikan-lantikan politik, membina jalan, memberi bantuan bencana alam dan sebagainya dengan 400 juta ini. Bahkan kerajaan Kelantan dengan 400 juta ini mendahului kerajaan persekutuan dengan pelbagai program yang diadakan oleh kerajaan Kelantan. Antaranya takaful warga emas, yang mana takaful warga emas ni kerajaan Kelantan laksanakan UMNO Barisan Nasional. Cuba juga nak tinggu sebelum pilihan raya yang lepas. Cuba tinggu di Kelantan dengan nama takaful merdeka. Dengan nama takaful merdeka ni, kalau kerajaan Kelantan beri kifarah warga emas ni dengan 2,500, takaful merdeka ni dia mari dengan harga 7,500. 7,500 dia kata. Cuma 7,500 dia mari dalam dermaga baru tetap hamba jadi wakil rakyat sekarang ni. Hanya 3 orang saja ia sempat terima takaful kifarah ni. 3 orang ni 3 orang ada mana? 3 orang yang mati selepas penamaan calon. Selepas nama calon mati masa tu ada apa? 3 orang ni dapat hapuan daripada takaful kifarah. Lepas pilihan raya, walaupun mereka masih menguasai peringkat persekutuan, masih jadi kerajaan Malaysia, kalau dia kata projek tu projek bantuan kerajaan Malaysia untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia, dia masih menguasai di peringkat Malaysia, sepatutnya maknanya projek program itu diteruskan. Tapi program itu tidak diteruskan. Maknanya 3 orang saja di Johor Bahru ia sempat menerima manfaat kifarah merdeka. Dan banyak lagi program-program yang dibuat oleh kerajaan Kelantan, umpamanya bantuan beras kepada rakyat termiskin di seluruh negeri Kelantan yang kita namakan dengan skim Alitan. Peruntukannya ada 400 juta ini saja. Kalau nak banding 400 juta berbanding dengan 250 juta diberikan kepada satu orang saja. Kemudian setelah diberikan kepada satu orang ini pula menemui kegagalan, bukannya berjaya. Kemudian jawapan-jawapan yang diberikan terhadap soalan-soalan kegagalan ini, jawapan-jawapan yang diberikan cukup bercelaru. Umpamanya apabila ditanya kenapa tak boleh bayar balik, maka jawapan dia bukan projek ni gagal tak boleh bayar balik apa, tapi dia kata kita menghentikan sementara projek ini untuk melaksanakan kajian feasibility. Mana feasibility study. Macam mana 250 juta telah terlepas kepada suami seorang menteri, tiba-tiba kajian kemungkinan projek belum dibuat. Kita di Kelantan, kalau rakyat minta 10,000 pun, kita minta perintah juga dah. Nak rakyat macam mana pengurusan. Kemudian, bila ditanya, pagar-pagar yang dibina untuk buat kandang, pagar ni
pagar dia berdiri macam ni. Bila pagar ni runtuh, jawapan yang diberikan kerana kontraktor telah meninggalkan projek. Kontraktor lari balik. Kontraktor daripada Australia lari balik. Kemudian bila ditanya kenapa tidak ambil tindakan terhadap kontraktor ini, jawapan yang diberikan tak boleh ambil tindakan kerana kita tidak ada sebarang perjanjian dengan kontraktor tersebut. 250 juta duit rakyat dibelanjakan begitu saja, tak ada perjanjian. Lalu pagar yang runtuh ni tak boleh nak ambil tindakan apa-apa. Itu kehebatan UMNO Barisan Nasional mengurus keuangan. Maka patut benar kalau nak bergerak pada tahun 2019. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bila ditanya lagi, bila diasok ditanya, maka jawapan yang diberikan, dia kata kenapa projek ini maknanya tidak dapat berjalan lancar dan sebagainya kerana kegagalan untuk mendapat lesen halal. Projek kerajaan Malaysia memperuntukkan 250 juta kepada satu orang, kemudian nak dapat CJ halal daripada kerajaan Malaysia, bukan nak dapat CJ halal daripada Barack Obama. CJ halal daripada kerajaan Malaysia dengan projek 250 juta kalau nak dapat, menggagalkan projek kerana tak dapat CJ halal. CJ halal ni kalau orang kampung tak dapat CJ halal, kita boleh terima. Saya di Kelantan selaku pengurus Sijak dan Kuasa Pertanian Industri Desa dan Bioteknologi Kerajaan Negeri Kelantan. Bila sebut industri desa ni, industri ada buat toko, buat sambal daging, serunding orang panggil. Tak, buat sambal daging. Bila pengusaha-pengusaha tak boleh dapat CJ halal, kenapa dia tak boleh dapat CJ halal? Kerana lantai dia tidak masuk. Lantai tidak masuk. Maka kita kerajaan negeri beri bantuan. Tidak beri sampai sejuta. Kita bagikan 3,000, 4,000, 5,000. Beri bantuan untuk dia pasang masjid, untuk dia apply untuk dapat CJ halal dan sebagainya. Tiba-tiba projek lembu kilok 250 juta tak boleh dapat CJ halal daripada kerajaan Malaysia. Nak tunjuk bagaimana berkecamuknya jawapan yang diberikan oleh menteri oleh kerana bila dah berlaku perkara-perkara macam itu. Itu adalah merupakan penyelengan. Lepas itu mutaakhir sekali seperti mana yang disebut oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan tadi. Bila duit zakat diselewengkan oleh Expo Agama. Duit zakat diselewengkan oleh Expo Agama. Maka siapa lagi yang kita nak harap dalam UMNO Barisan Nasional? Rasa dia Expo yang paling kita berjuru, bukan dia kata Expo Agama. Orang paling takut untuk nak guna ni duit zakat, duit anak yatim, hanya orang takut nak guna. Kalau duit zakat boleh digunakan, boleh diselewengkan oleh Expo Agama, rasanya tak ada dah, dapat dah. Apa lagi yang kita nak percayakan kepada UMNO Barisan Nasional? Menteri mana lagi kita nak percaya? Kalau Menteri Agama tidak boleh dipercaya, apa lagi yang kita nak amanahkan kepada mereka? Kalau uang zakat pun tidak boleh mereka melakukan secara aman, apa lagi? Dan kerana inilah maka Cina-Cina, India menolak Barisan Nasional dan akan meruntuhkan Barisan Nasional ini dalam pilihan raya akan datang. Kalau kita orang Melayu yang mengaku beragama Islam tiba-tiba masih boleh bersekongkol dengan penyelewengan ini, di mana prinsip kita? Di mana jati diri kita sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Dan sebenarnya kita tidak berlawan dengan UMNO di kampung. Kita jangan nak pergi kutuk, jangan nak susahkan UMNO kampung. Orang UMNO kampung ini bukan lawan kita, tapi mereka itu sebenarnya sahabat-sahabat kita yang barangkali mereka belum sedar kerana mereka berbaca utusan Malaysia, kerana mereka tengok ataupun menonton TV3, TV1, TV2, mereka belum sedar. Maka tugas kita sedarkan mereka, khabarkan kepada mereka bahawa penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO ini
sudah memuncak, tak ada lah. Kalau ekspor agama tidak boleh diharap dengan uang zakat, maka tak ada apa-apa yang boleh diharap daripada UMNO Barisan Nasional. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bersama dengan UMNO di kampung ini, suruh dia bertahan. Suruh dia bertahan 3-4 bulan. Tunggu bila Rosmah Istihad ataupun Rosmah maklumkan tabih pilihan raya. Kita wakil rakyat ni, sekejap-sekejap orang SMS tanya, YB bila pilihan raya ni? Kita nak jawab tak tahu. Kita jawab tak tahu, dia tak ada lagi. Dia bagi hints dan sebagainya. Akhir sekali kita jawab, kata Najib pun tak tahu nak pilihan raya bila. Nak tunggu Rosmah bayar. Najib pun tak tahu nak pilihan raya bila. Kita tunggu Rosmah beritahu bila nak pilihan raya. Itu suasana kepimpinan di Malaysia ini. Jadi, kepada UMNO di kampung dan sebagainya, kepada cikgu-cikgu, kepada anggota-anggota polis, kepada pegawai-pegawai kerajaan, kita kata, kena senapah. Senapah. Mungkin hari ini, cikgu-cikgu takut untuk nak bersuara. Polis-polis tidak dapat melaksanakan tugas kepolisiannya. Kenapa? Polis bersibuk nak jaga ceramah PAH. Sini Alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Kalau tempat hamba di Wagah Baru 2-3 kali dah buku mikrofon ni hamba. Polis mari buku mikrofon ni hamba. Kerja apa polis nak mari buku mikrofon dan kita nak sampaikan maklumat kepada rakyat selaku kerajaan negeri Kelantan. Tiba-tiba mari buku mikrofon. Tapi tidak salah polis. Kenapa? Mereka diarah oleh UMNO Barisan Nasional. Tunggu 3-4 bulan lagi, polis akan merdeka. Cikgu-cikgu, guru-guru akan merdeka. Guru-guru hari ini tidak berani untuk nak ajar anak-anak Melayu kita supaya dulu-dulu kita dengar berani kerana benar, takut kerana salah. Dan berani kerana benar, takut kerana salah inilah meningkatkan jati diri kita, memberanikan kita, menjadikan kita orang Melayu yang hebat kerana kita berani kerana benar. Tapi sekarang ini, siapa yang boleh ajar anak kita supaya berani kerana benar? Kerana cikgu sendiri pun tak ada cikgu yang berani kerana benar, kecuali salah 2 saja. Kenapa cikgu tidak berani kerana benar? Kerana cikgu tak boleh menyatakan kebenaran. Cikgu yang menyatakan kebenaran, kalau di Kelantan, kena hantar ke Gua Musa, kena hantar ke Jeli, ataupun lebih jauh lagi, kena hantar ke Sabah dan Sarawak. Kita beritahukan cikgu ni, sabar cikgu. 3-4 bulan lagi, tunggu Rosmah beritahu tarikh pilihan raya, cikgu-cikgu ini akan dimerdekakan. Polis-polis akan dimerdekakan. Anggota-anggota tentera akan dimerdekakan. Pegawai-pegawai kerajaan boleh melaksanakan kerja dengan telus, dengan adil, dengan kebijaksanaan dan sebagainya. Ulama-ulama boleh bercakap, boleh mengajar di mana-mana tempat, boleh puncak, boleh memberikan ilmu, boleh memberikan semangat, motivasi kepada rakyat dan sebagainya selepas kita memenangi Putrajaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik pada Negeri Kelantan, UMNO Barisan Nasional oleh kerana orang Cina ni sudah menolak UMNO Barisan Nasional, oleh kerana orang Melayu yang keliling juga yang berada di bandar-bandar besar yang bermaklumat, mereka juga menolak UMNO Barisan Nasional, maka UMNO Barisan Nasional seolah-olah tidak ada pilihan. Maka UMNO Barisan Nasional dia menumpukan di negeri-negeri yang mempunyai kekuatan orang Melayu. Terengganu salah satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti bersedia menghadapi suasana ini. Kena rawai sungguh-sungguh. Kalau kita tidak bertahan di tempat kita di Terengganu ni, kita tidak bertahan di tempat kita di Kelantan ni, kita tak ada dunia Putrajaya pada pilihan Kelantan kerana pokok kita. Sedangkan pokok Cina, pokok India sudah bersedia untuk menukar kerajaan kepada kerajaan yang lebih baik dalam pilihan raya akan datang. Maknanya UMNO menumpukan Terengganu, Kelantan dan tempat-tempat Melayu, terutamanya di tempat-tempat yang ada Kelantan dan sebagainya, terutamanya di kawasan-kawasan hulu yang tidak dapat berita, tidak dapat internet dan sebagainya. Lalu di Kelantan, Jeli, Gua Musa, Ulu Kolakrai dan sebagainya. Jadi, kalau perkara ini, serangan-serangan ini, dan saya dimaklumkan Datuk Seri Najib pun akan mari boleh jadi mari berlaku pula di Terengganu ni, sari dua ni, dah di Kelantan pun demikian juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok
Selangor Kedah, selepas Kedah Kelantan, begini-gini begitulah. Tak, serangan-serangan dalam televisyen. Hak terbaru-baru ni, mana serangan terhadap pengurusan air di Kelantan. Saya nak sebut pengurusan air di Kelantan. Pengurusan air di Kelantan ini, hak dia sebut air telur ke, air tak cukup ke, ini fenomena. Kalau nak kata seluruh dunia, kata besar sangat. Sebab kita pergi Mekah, tak ada masalah air. Pukul 1 pagi, pukul 3 pagi, air Zam-Zam boleh keluar. Tapi masalah kekurangan air ni, boleh dikatakan dunia pun menghadapi masalah kekurangan air. Apa tak tahulah, di Terengganu ni, nak kata tak ada masalah air langsung ke. Di Kedah, dalam pilihan raya kecil di Kedah ni, 2 hari sebelum pilihan raya, kita boleh tahu sebab saya menumpang rumah kawan di dekat Mentaka. Ada. Tapi 2 hari sebelum pilihan raya kecil Kedah, Menteri Pembangunan Luar Bandar buat pengisytiharan memberikan bantuan 4 juta kepada rakyat Kedah untuk memasang pair air, untuk memasang pair air, untuk memberikan bekalan air bersih kepada rakyat Kedah kerana keprihatinan kerajaan UMNO Barisan Nasional, sayang kerajaan UMNO Barisan Nasional kepada rakyat Kedah. Pada tahun 2011 baru nak pasang pair air di Kedah. Kedah ni berada dalam negeri Pahang. Negeri Pahang ni dikuasai oleh UMNO daripada sejak merdeka sehingga ke hari ini. Dan 2 Perdana Menteri sudah mari daripada Pahang. Ayah kepada Datuk Seri Najib dulu sekali sebagai Perdana Menteri yang kedua, dan sekarang ni Datuk Seri Najib daripada negeri Pahang. Kedah baru dah ada, baru nak pasang pair air tahun 2011. Itu pun janji mari kerana ada pilihan raya kecil. Kemudian 2 hari selepas itu berlaku pilihan raya. Rakyat Kedah sekali lagi memilih UMNO Barisan Nasional. Hari ini kita bertahu ada lagi itu, dia pasal sungguh Kedah. Tak tahu. Cuma apa yang saya sebutnya, masalah hari ini di mana-mana. Ada rakan saya daripada Johor memberitahu. Di Johor masih ada lagi tempat-tempat di Johor. Yang rakyat Johornya, Johor ini negeri yang banyak air, ekspor air ke Singapura. Tiba-tiba di negeri Johor, masih ada lagi rakyat Johor yang menggunakan air parit untuk basuh, minum, untuk makan, mandi dan sebagainya. Di negeri Johor, selepas 50 tahun lebih kita merdeka. Jadi nak sebut di Kelantan, dia sebut tak pandang urus air. Lalu diberitahukan kepada rakyat Kelantan, kami, dia kata, UMNO Barisan Nasional telah pun memberikan kepada kerajaan Kelantan 600 juta untuk baiki perkhidmatan air di Kelantan. Amin disebut. Tapi dia kata, kerana Kelantan ini diperintah oleh ulama, diperintah oleh Tok Guru, dengan pokok ustaz, tak pandai mengurus kewangan, tak pandai mentadbir, maka kerana tak pandai tadbir, tak boleh nak selesaikan masalah air. Hak tu dia sebut. Ada kata kajian Tok Guru ni, pokok ustaz tak pandai mengurus. Sebab tu saya kalau di Kelantan ataupun di tempat saya sendiri Kota Baru, saya banyak kali tak pakai piyah. Tak pakai piyah ni, saya bila pakai piyah sana lah, Syamsul tu kata Ustaz Abdullah. Jadi saya ni profesional dah lepas mengaji pengurusan kewangan daripada Ohio University. Saya ahli ada PhD. Dah, ada begitu. Maknanya kita ni tidak ustaz dan barisan expo kerajaan negeri Kelantan ramah profesional daripada background daripada latar belakang ustaz. Ada kata Wimi ke kerajaan Kelantan tak pandai urus kalau dia selesai. 600 juta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 600 juta dalam masa 22 tahun untuk baiki infrastruktur air dalam masa 22 tahun, 600 juta. Satu kali lembu kepada suami seorang menteri, 250 juta dalam satu masa 1 tahun. Nak tunjuk perbandingan. Kemudian, dia kata bagi kepada kerajaan
pada kerajaan-kerajaan. Dia cuba tanya kerajaan-kerajaan. Anak buat kerja apa? Kerja air nak bagi air ni tak apa. Maka kerajaan-kerajaan menyenaraikan benda anak buat. Bila kerajaan-kerajaan menyenaraikan benda apa benda nak buat, dia pantas kereta UMNO buat. Kereta UMNO buat. Bila bagi ada tanah ni, dia bukan super kali lembu. Infrastruktur air ni, dia ada dalam tanah. 20 kaki, 50 kaki dalam tanah muka ada. Tak ada bubuh, tak ada bubuh. Kita tahu UMNO Barisan Nasional ni, kereta dia. Bila kita sebut, kita dapat apa-apa, yang tak kereta lagi buat, tutup sudah, sah tidak dia. Maknanya, menyalahkan kerajaan negeri Kelantan, gagal untuk memperbaiki infrastruktur air. Hak buat dia kereta UMNO. Tak tuan-tuan dan perempuan sekalian, kereta UMNO ni kita tahu tak? Kalau ada dulu, dia pun boleh runtuh. Dan runtuhan yang begitu banyak. Saya sempat bercakap dengan Pesuruhjaya Pah Tenggara tadi, yang bermakna Kerajaan Wahid itu. Tanya kata, runtuhan yang berlaku di Terengganu saja. Bagaimana universiti runtuh di Terengganu, dia besar sekali, stadium 323 juta lebih kurang kalau tak silap ingatan nama. Boleh runtuh. Tak ada limpo, tak ada angin, tak ada limpo bumi, tak ada gunung berapi meletup, tak ada tsunami, tak ada konflik, tak ada apa-apa. Boleh runtuh dalam pasal-pasal. Kemah yang begini ni, yang tuan-tuan ada program hidup kemah ni, kalau tak bagi limpo besar, tak ada runtuh. Ni harga paling-paling pun 3,500. Paling-paling. Cuma kalau UMNO Mekah, boleh jadi 35,000. Tapi tak runtuh kalau tak ada limpo yang besar. Tapi stadium yang dibina dengan 323 juta tiba-tiba runtuh. Hospital yang dibina. Kerajaan negeri Terengganu mengikut maklumat daripada Pesuruhjaya Pah Terengganu. Hari ini sudah kunci. Mana siap pemerintah buat sudah kunci. Sudah kunci hari ini, esok sudah tutup. Kenapa? Tidak selamat untuk digunakan. Termasuk Dewan Kedah mana di Terengganu. Dibesuk ke mana? Sampai ke hari ini tidak ada guna. Maknanya berapa banyak pembasiran wang rakyat oleh kerana keratusan pemimpin-pemimpin UMNO dalam membodoh harta rakyat. Sebab apa? Kalau runtuh stadium runtuh, dia dah dapat duit bina stadium. Bila runtuh stadium, saya difahamkan pada tahun ini, stadium Terengganu akan dibina semula. Nak bina semula dengan duit siapa? Nak bina semula dengan duit rakyat. Siapa yang akan dapat kontrak ini? Sama ada kita boleh jadi bina daripada Korea ke, daripada Jepun ke, daripada mana ke, tapi di belakangnya semua ada pimpinan UMNO Barisan Nasional. Jadi tidak runtuhan ini di Universiti Terengganu yang runtuh di Kuala Terengganu, runtuh dalam pembinaan. Mungkin kata umur 100 tahun runtuh tak? Runtuh dalam pembinaan. Bila runtuh dalam pembinaan, boleh tengok besi yang dia bunuh untuk buat rata, sama besar rawaya ni, besi kita buat kadar. Jadi semua penyelenggaraan ini, kalau semua Malaysia ni, di UKL Sentral apa semua, runtuh. Dan bila runtuh, boleh lewatlah penyelenggaraan yang dilakukan oleh mereka. Maka kita infrastruktur air Kelantan tu, bila dia tanam 50 kaki bawah tanah, kita tak tahu dia tanam atau dia tak tanam. Tiba-tiba dia nak salahkan kerajaan Kelantan, dia sebut kalau Kelantan nak kepada nak selesaikan masalah air yang kerajaan Kelantan tak selesai, dia kata dalam pilihan raya Kelantan ni kena undi UMNO Barisan Nasional. Jadi kita rakyat Kelantan kita sebut UMNO Barisan Nasional balik selesaikan dalam bulu. Tak payah nak urus selesai Kelantan kerana air dia lebih rumit, balik selesaikan dalam bulu. Kerana kandang lembu dengan 250 juta ni besar. Menteri dia cabar kerajaan Pakatan Rakyat. Dia kata kerajaan Pakatan Rakyat ni pandang cabar. Kalau nak buat payah ni kandang lembu. Lalu Exco Selangor jawab kita sanggup buat. Saya sebagai Exco Pertanian Kelantan juga, saya jawab dalam satu ceramah di Kelantan pada masa itu. Tak payah bagi 250 juta.
kalau ada 10 juta pun kepada kita, sudah cukup banyak untuk kita gunakan, untuk kita mempertingkatkan bidang penternakan lembu di Kelantan. Kerajaan Kelantan peruntukkan 300,000 saja untuk penternakan lembu di Kelantan. 300,000. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Maha, pergi ke hari ladang penternak dan ladang penternak dan nelayan peringkat persekutuan tu, kalau ada pertandingan lembu, pertandingan cantik, pelbagai kategori. Nombor satunya mesti daripada Kelantan, nombor 2 boleh jadi Kedah ataupun Terengganu, nombor 3 balik kepada Kelantan pula. Kategori lain pun lebih kurang dari itu juga. Maknanya bidang penternakan menjadi satu antara negeri yang terhebat Kelantan ini, dengan peruntukan yang begitu kecil yang kita bagi lembu pawak dengan 300,000 ataupun bajet tahun ini kita pertingkatkan sikit 900,000 ni kita bagikan kepada seluruh rakyat di negeri Kelantan, bukan kepada isteri Esko Pertanian Kelantan. Jadi saya rasa saya sudah sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Syahrullah yang telah menyampaikan ceramahnya dalam masa yang singkat ini, dan insyaAllah kita akan dapat bersama dengan Yang Berhormat di masa yang akan datang.